Baik, bagi yang seterusnya, jadi kita akan lihat kaedah bagaimana pemilihan root bridge dijalankan untuk penggunaan teknik spanning tree protocol. Di hari ini kita akan lihat spanning tree protocol yang seperti mana yang kita ketahui. Spanning tree protocol atau STP digunakan untuk prevent looping dalam network connection. Sebagai contoh, di sini saya letakkan ada 4 switch dan 2 PC, dan ke setiap switch ini berhubung antara satu sama lain. Perhubungan tersebut melalui cycle of switch yang telah saya terangkan sebelum ni. Dia ada 4 cycle semuanya, daripada blocking hinggalah kepada listening. Jadi proses yang sedang dilalui ini adalah melibatkan 4 proses tersebut. Jadi kita perlu menunggu sehingga proses forwarding berlaku, barulah kita akan mulakan configuration kita. Jadi merujuk pada warna hijau ni, semua ni sedang melakukan proses forwarding yang berupaya menerima dan membuat penghantaran data. Dan satu yang kita lihat di sini, dia warna orange, static, yang disifatkan sebagai blocking state, di mana di sini dia tak boleh digunakan untuk forwarding, kerana bila dia forward, jadi dia akan terjadinya gelung di dalam network ataupun looping dalam network. Jadi produk-produk Cisco dia akan secara automatik untuk prevent looping ni, dan dia akan statekan satu port untuk blocking port yang akan ditentukan oleh root bridge. Di hari ini kita nak lihat bagaimana penentuan root bridge tersebut dilakukan. Jadi formula untuk penentuan root bridge yang kita dapat lihat di sini adalah dengan menggunakan apa yang disebut sebagai BID ataupun bridge ID, yang mana bridge ID diperolehi daripada bridge priority dengan ditambah dengan MAC address. Jadi nilai yang paling rendah sekali di dalam 4 switch akan dipilih menjadi leader yang disebut sebagai root bridge. Jadi kita akan lihat bagaimana proses pemilihan root bridge ini terjadi. Kalau kita lihat pada switch yang pertama, dia ada 2 ID. Di atas disebut sebagai root ID dan bawah bridge ID. Bridge ID merujuk kepada maklumat di dalam switch tersebut, dan root ID merujuk kepada maklumat root bridge bagi keempat-empat network ni. Kita lihat yang kedua, show spanning tree juga akan menampakkan maklumat yang berbeza. Kalau kita compare dengan switch yang pertama tadi, ini switch 1 dan ini switch yang ketiga. Jadi maklumat bagi di atas ni adalah maklumat root bridge. Sepatutnya keempat-empat switch akan mempunyai maklumat yang sama. Kita lihat switch yang ketiga juga mempunyai priority by default yang sama dan MAC address yang sama. Sebab apa? Sebab di atas ni adalah root bridge bagi keempat-empat switch. Kalau ada 4, kalau ada 5, 10, 100, dia tetap akan merujuk kepada root bridge yang sama. Dan di bawah ini kita dapat lihat perbezaannya daripada segi address kat sini. MAC address dia start daripada 0001 dan ini 0006. Bridge ID merujuk kepada maklumat bagi setiap switch secara individunya switch tersebut, dan di atas ni merujuk kepada root bridge bagi kesemua switch di dalam network. Disebabkan okey, kita lihat switch yang seterusnya,
shows pending tree juga memaparkan maklumat yang sama, dan di bawah ni maklumat yang berbeza merujuk kepada maklumat bagi switch yang kedua. Begitu juga dengan switch yang seterusnya. Juga maklumat yang sama dan di bawah ni maklumat yang berbeza. Jadi kita kumpulkan keempat-empat switch pada switch 1 sehingga switch yang keempat. Switch 1, switch 3 dan switch yang kedua. Switch 1, switch 2, switch yang ketiga dan switch yang keempat. Dapat kita lihat di sini persamaannya adalah daripada root ID. Priority number by default, jika kita tidak ubah apa-apa, dia akan jadi 32769, 32769, 32769 dan 32769. Yang berubah adalah di bridge ID, tapi di root ID, number address, MAC address adalah sama. Keempat-empat switch juga sama number MAC addressnya, sebab root ID merujuk kepada root bridge bagi keempat-empat switch di dalam network tersebut, yang merujuk kepada maklumat bagi switch 1. Sebab apa switch 1? Sebab switch 1 mempunyai bridge ID yang paling rendah, kalau kita nak comparekan dengan keempat-empat switch di sini. Baik, jika kita lihat di sini, bridge ID prosesnya merujuk kepada apa yang disebut sebagai BID atau bridge ID yang paling rendah di antara bridge priority ditambah dengan MAC address. Jadi bagi switch yang pertama, kita lihat dia punya root ID adalah 32769. Jadi ditambah dengan MAC address iaitu 0001 dan 97bd.e988. Jadi ini yang pertama. Kalau kita lihat switch yang kedua, nilainya adalah yang agak tinggi sebab dia bermula dengan 000A. Begitu juga dengan yang ketiga 0006. Dan kita lihat yang keempat, dia sama 0001. Comparison di antara switch 1 dan switch yang keempat adalah 0001 sama, jadi dia akan lihat nombor yang seterusnya C70A. Jadi kat sini kita dapat compare C dan 9. Jadi 9 lebih rendah daripada C. Kalau daripada segi nilai desimal dan hexadesimal, C membawa nilai sebanyak 12. Numbernya ditukar jadi 12. A10, B11 dan C akan jadi 12. Okey, ini adalah perbandingan di antara switch yang kedua dan switch yang pertama. Switch yang pertama dan switch yang keempat. Jadi secara automatik nilai yang paling rendah akan jadi nilai root bridge, dan di sini dibuktikan apabila switch 1 mendapat nilai yang paling rendah kalau kita nak compare dengan switch yang keempat. Di sini switch keempat. Jadi secara automatik beginilah bagaimana proses pemilihan root bridge dijalankan. Baik, jika kita nak buat perubahan di dalam network, kita tak nak switch 1 yang jadi root bridge, kita nak switch yang kedua jadi root bridge. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Jadi kita akan buat perubahan daripada segi bridge priority. Jadi kita lihat bagaimana proses perubahan tersebut dilakukan. Baik, jadi kita akan cuba mengubah dan cuba menjadikan switch 2 sebagai root bridge, walaupun MAC address dia adalah MAC address yang agak tinggi je kalau kita nak comparekan dengan switch 1 dan switch 4.
Tapi kita akan cuba untuk menjadikan switch 2 sebagai root bridge dengan mengubah bridge priority yang ada pada switch 2, switch 2 ni. Jadi kita spending 3 VLAN 1 by default kalau kita tak setting VLAN priority. Jadi dalam priority ni kita boleh memilih nombor di antara 1 sehingga 61440. Namun proses pemilihan hanyalah boleh berlaku di antara 40968192 dan seterusnya sampailah habis. Jadi kita tak boleh nak pilih kalau kita nak ambil nombor 2, nombor 7 dan sebagainya. Dia ada gandaannya. Jadi kita akan letak nombor yang paling rendah, contohnya 4096 sebagai priority bagi switch yang kedua. Jadi apa yang akan berlaku, jadi dia akan recalculate semula di antara switch 1, 3, 2 dan 4 akan recalculate semula. Kalau kita lihat di sini dia dah mula melakukan proses blocking. Tadi blocking hanya pada switch keempat saja. Sekarang ni kesemua switch yang ada dalam network akan mula buat calculation baru untuk membuat pemilihan root bridge, designated port dan root port serta blocking block port. Jadi kita dapat lihat perubahan di sini. Awal-awal tadi kita tengok blocking port adalah pada bahagian switch 4 FA02. Tapi kini dah berubah kepada switch 3 FA02. Sebab apa? Kita menjalankan proses perubahan root bridge. Tadi root bridge adalah di switch 1. Sekarang kita lihat mana pula yang akan jadi root bridge bagi network keempat-empat switch ni. Baik, kita buat proses yang sama. Show spending tree. Yang kedua pun sama, show spending tree. Yang tiga pun sama. Dan yang terakhir, show spending tree. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Root ID berubah daripada 32769 di atas menggambarkan root bridge yang terkini. Di bawah ini adalah maklumat bagi switch 1. Switch 2 pun sama, akan mempunyai maklumat yang sama, root ID. Switch 3 dan switch yang keempat. Jadi di sini dapat dilihat apabila kita membuat penukaran root bridge daripada switch 1 kepada switch 4 dengan membuat konfigurasi penukaran bridge priority daripada 32769 by default kepada 4097. Jadi secara automatik apa yang akan terjadi, perubahan bridge ID BID, bridge ID yang paling kecil melibatkan nilai bridge priority ditambah dengan MAC address. Jadi kalau kita nak compare 40997 tambah dengan MAC address 4125.6E91. Jadi secara automatik ini akan dipilih sebagai root bridge, sebab nilai dia rendah kalau kita nak bandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Kalau kita lihat di switch 1 nilainya adalah 32769. Jadi secara automatik ini out daripada root bridge. Begitu juga dengan switch yang ketiga dan switch yang keempat. Jadi switch yang kedua akan dipilih menjadi root bridge. Andai kata saya nak buat perubahan lain, jadi kita nak jadikan switch 3 pula sebagai root bridge. Pada awal tadi switch 1, kini switch 2 dan yang terakhir saya nak buat switch yang ketiga. Juga menggunakan kaedah yang sama, spending tree, VLAN 1 by default VLAN 1 kalau kita tak menggunakan sebarang jenis VLAN, priority dan saya letak kosong. Switch spending tree VLAN 1 priority 0. Jadi ini priority yang paling rendah kalau kita nak compare dengan 4097 tadi.
Jadi bila saya tekan enter, jadi switch akan mula recalculate semula. Nampak? Dia dah mula melakukan proses blocking kat sini. Asalnya di sini. Jadi dia akan mula recalculate semula proses di dalam keempat-empat switch tadi. Bila selesai, jadi kita akan lihat manakah ruang yang akan menjadi root bridge dan manakah ruang yang akan menjadi blocking punya port. Jadi ini akan bertukar dan ini akan menjadi blocking port. Jadi kita akan lihat mana satukah dalam network kita mempunyai ataupun menjadi root bridge yang mewakili keempat-empat switch. Jadi proses sama, show spanning tree, show spanning tree, show spanning tree, dan terakhir show spanning tree. Jadi kita compare, yang pertama dia kata priority dia 1. Ini untuk root bridge yang terbaru, priority 1 dan address dia 0006. Maklumat individu 32799 dan ini MAC address untuk switch 1. Jadi di sini root bridge telah berubah. Maklumat yang sama diperolehi di atas switch 1, juga switch 2, switch 3 dan switch yang keempat. Jadi switch di sini kita dapat lihat switch yang ketiga menjadi root bridge berdasarkan kepada nilai priority yang paling rendah. Walaupun MAC address dilihat antara yang paling tinggi, tapi dilihat pada priority dahulu yang paling rendah, hasil daripada proses yang kita lakukan mengubah nilai priority tadi. Sebelum ni kita lihat kita ubah nilai priority bagi switch yang kedua menjadi 4097 yang paling rendah, dan kita tukar yang paling rendah lagi menjadi bridge priority kosong. Kat sini dia tulis 1 dengan tambah 1. Jadi dia akan menjadi nilai root bridge yang paling rendah. Jadi apa yang akan jadi jika nilai bridge priority tersebut sama? Jadi saya akan pilih satu nilai. Kita akan mula mengubah bridge priority yang mempunyai nilai yang sama. Sebagai contoh, saya ambil switch keempat. Spending tree VLAN 1 priority saya letak kosong je. Jadi priority yang sama untuk switch yang keempat. Dan kita enter. Jadi sama juga prosesnya, dia akan recalculate semula. Kalau perhati kat sini, asalnya blocking port di sini, dan sekarang dia mula untuk recalculate dan mencari blocking port yang baru. Blocking port yang baru di kawasan switch 1 ni. Jadi kita lihat, kita tunggu sehingga proses recalculate keempat-empat PC ni selesai. Okey, dah selesai. Jadi blocking port bertukar kepada switch 1. Jadi kita akan lihat apa yang berlaku hasil daripada penggunaan bridge priority yang sama bagi switch 4 dan switch yang ketiga. Seperti biasa, show spanning tree, kita dapat lihat perubahan ke situ. Baik, switch 1 dia akan berubah. Priority tetap sama 1, tapi MAC address berubah. Begitu juga dengan switch 2, maklumat root bridge yang sama. Okey, kita lihat comparison di antara switch 3 dan switch 4. Switch 3 mempunyai bilangan priority yang sama 1. Jadi ini pun 1. Namun yang dibezakan di sini adalah daripada segi MAC address. MAC address dia bermula dengan 0006 dan ini adalah 0001. Jadi dapat dilihat perbezaannya di antara switch 3, iaitu dia punya bridge ID dia bersamaan dengan 1 untuk bridge priority disambung dengan 0006 dot 2 EP4 P4 dot 8 PD7. Ini untuk switch 3, dan switch yang keempat, nilai BID dia adalah bridge priority 1
bersamaan dengan nilai root bridge ataupun MAC address dia, C70A dan 0BD3. Jadi hasil daripada kita compare di antara kedua-duanya, kita dapat lihat switch keempat yang lebih kecil, nilai BID, hasil daripada proses tambah di antara bridge priority dan MAC address tadi. Okey, dapat Jadi saya harap kamu faham dengan konsep bridge priority di dalam ataupun root bridge di dalam spanning tree protocol yang melibatkan proses bridge priority dan MAC address yang paling rendah di antara semua switch dalam network akan dipilih sebagai root bridge.